Wanita Hari Ini. Assalamualaikum, selamat tengah hari kepada semua penonton setia Wanita Hari Ini kembali menemui anda. Hari ini dah masuk hari Rabu, 6 Mei 2020 bersamaan dengan 13 Ramadan 1441 Hijrah. Sedar tak sedar dah hampir kepada pertengahan bulan Ramadan. Betul. Cepat saja, macam baru saja anda bermula berpuasa dan sudah pun 6 hari bulan Mei. Wow, dan tak lama lagi dah raya. Wow. Dan pastinya kalau dah 13 masuk ke hari 13 ni macam-macam menu lagi dibuat di rumah dan juga sekarang tak payah beli dekat bazar dah. Masing-masing dah kreatif. Masing-masing ada cita rasa masing-masing. Ya, betul. Dan masing-masing semuanya nak cubakan sesuatu demi orang kata majlis buka puasa bersama dengan keluarga tu lebih bermakna. Dan bercakap pasal masakan, makanan dan sebagainya, ada sesuatu yang kami ingin kongsikan bersama anda berkaitan dengan Nestle, iaitu Nestle Gaji Seumur Hidup. Adakah anda salah seorang pemenang bertuah peraduan Nestle Gaji Seumur Hidup? Jika bukan, apa tunggu lagi? Anda masih berpeluang untuk menang gaji seumur hidup lagi kerana peraduan Nestle Gaji Seumur Hidup telah dilanjutkan sampai 31 hari bulan Mei 2020. Jadi sertailah sekarang dengan membeli produk-produk Nestle seperti Milo, Maggi dan Nescafe bernilai RM15 dalam satu resit. Hantar je gambar resit bersama nama penuh, nombor MyCard anda berserta jawapan dalam peraduan melalui WhatsApp. Jadi jangan lepaskan peluang untuk penuhi impian dan sertai sekarang. Info lanjut di nestle.com.my/gaji seumur hidup. Siapa tahu sebenarnya ini merupakan rezeki kan? Dapat rezeki dan peraduan ini sebenarnya terbuka kepada semua. Berbalik kepada apa yang kita cerita sebentar tadi, ini nak sentuh tentang makan untuk berbuka puasa ataupun bersahur. Setiap daripada kita ni pastinya ada selera masing-masing. Kadang-kadang kan setiap kali bila kita berpuasa, tengah hari tu dah fikir, hari ni teringin nak makan tu lah, hari ni teringin nak makan. Pernah tak ada pengalaman? Betul. Bila dah teringin tu, scroll, mana tahu ada dekat dalam Instagram ke, kita boleh dapatkan melalui online. Bagi saya, pengalaman saya adalah setiap kali selepas habis Wanita Hari ini, saya akan tanya Rina dan Fatin, malam ni masak apa ya? Betul. Makan apa? Buka puasa makan apa ya? Tapi sebab yang menariknya, Sugi ni dia mudah terpengaruh. Kalau kita katakan, hari ni saya teringin nak makan agak-agak sirap tu, agak-agak merah tu, balik dia suruh mak buat. Esok kita dapat bukan makan. Saya yang buat, suruh mak saya buat. Topik kita hari ini pun ada kaitannya dengan pemakanan. Betul. Ya, tapi sekejap saja lagi kita akan kongsikan bersama anda. Sebelum itu, kami nak mulakan siaran hari Rabu ini dengan satu persembahan daripada Ipoh Hafiz dengan lagu terbarunya Syurga Buat Ayah dan Ibu. Saksikan. Akan nak cakap. Ayah, ku rindukan wajahmu. Ibu, ku rindukan belayanmu. Sejak tidak lagi bersama, cintamu selalu di hati. Terkenal bila lihat yang lain, ada keluarga yang menemani. Namun aku hanya sendiri. Tetap ku kuatkan hati. Ku kirimkan doa pada mereka. Ku sematkan cinta yang telah terpukul. Tenanglah wahai ayah dan ibuku nun di sana. Tuhan, kau ampunkanlah dosa mereka, luaskan rahmat-Mu, sentiasa bersama, tempatkan mereka hingga ke syurga yang dinanti.
tadi syurga buat ibu dan ayah. Tersentuh sebenarnya. Lagi-lagi musim PKP ni kita berjauhan dengan ibu bapa kita. Lagu Ipoh Hafiz ni selalu dekat dengan hati saya. Saya pasti apa yang Fatin kata disetujui oleh ramai di rumah yang berjauhan dengan ibu dan ayah mereka sebab memang lagu ni cukup mendalam maksudnya dan kita nak tahu lebih lanjut mengenai lagu ni ya Fatin. Kita nak bersama dengan Ipoh Hafiz di talian. Assalamualaikum. Hello Ipoh. Hello, Assalamualaikum. Hello, selamat tengah hari. Selamat tengah hari. Selamat tengah hari. Ipoh sihat? Alhamdulillah sihat. Okey, Ipoh berkenaan dengan lagu Syurga buat ayah dan ibu ni. Kabarnya Ipoh mendapat ilham mencipta lagu ni lepas menziarah salah satu daripada pusat rumah anak yatim, betul? Betul. Tahun lepas kita orang ada buat CSR. Maksudnya ada program Colours of Ramadan bersama dengan Redwan. Masa tu kita pergi dekat rumah anak yatim dekat Marang, Terengganu. Lepas tu dekat Terengganu, dekat Kemaman. Lepas tu dekat Perak. Kita pergi. Okey. Selepas datang ke situ, saya balik tu baru saya dapat ilham. Saya bila melihat sendiri bersama dengan adik-adik di sana. Jadi lagu ni dah rekod tahun lepas. Okey. Baiklah. Adakah Ipoh menulis lirik lagu ini sendiri sebab kalau kita dengar memang setiap sepatah daripada lirik itu memang mendalam, cukup mendalam maksudnya. Adakah Ipoh menulisnya sendiri? Betul. Lagu ni dia ibarat doa yang terhasil yang mana kita sebagai maksudnya saudara, kita memahami apa yang adik-adik di rumah anak yatim ni rasai. Macam mereka merindukan ayah dengan ibu mereka. Jadi dengan lagu ni dah saya dedikasikan. Kebetulan lagu ini pun tahun ni kan ada PKP kan. Jadi ramai yang tak boleh balik. Jadi kebetulan boleh keluar pada tahun ni, memang kenalah. Sangat sesuai, betul? Betul lah. Dia bukan saja kepada ibu dan ayah yang telah pergi, tapi buat ibu ayah yang di kampung pun kita boleh tujukan. Okey. Ipoh, macam mana sambutan peminat setakat ni? Kalau kita tahu dari segi promosi sekarang ni agak terhad kan? Jadi bagaimana Ipoh melakukan promosi? Alhamdulillah, maksudnya lagu ini mendapat kiraan sambutan. Jadi sekarang pun kita tidak boleh untuk keluar untuk pergi promosikan macam biasa. Jadi kita banyak menggunakan sosial media dan saya mengharapkan penonton-penonton wanita hari ini yang tengok hari ini boleh sharekan dan boleh anda tujukan lagu ini buat ibu dan ayah anda. Jadi sememangnya Ipoh dah merancang untuk mengeluarkan lagu ni dalam bulan Ramadan ke macam mana sebenarnya? Sebab situasinya bulan Ramadan dan dengan PKP sekarang ni. Sepatutnya keluar tahun lepas. Tapi kita tak dapat keluarkan tahun lepas sebab lagu Ipoh terlampau banyak tahun lepas. Jadi kita dirancang untuk keluarkan Ramadan tahun ni memang nak keluarkan. Tapi kita pun tak tahu tahun ni akan ada ujian buat negara kita, buat dunia pasal virus COVID kan. Pasal PKP semua kita tak tahu. Jadi benda ni saya anggap memang dah disusun. Okey, Ipoh, mungkin boleh kongsikan sikit mengenai lagu yang Ipoh nyanyikan berjudul Kita Mesti Menang. Menarik juga sebenarnya. Apa? Mungkin boleh kongsikan sikit dengan penonton wanita hari ini berkenaan dengan lagu Ipoh, lagu yang berjudul Kita Mesti Menang. Okey, Kita Mesti Menang tu Ipoh selepas mendapat bila kita tahu slogan Kita Mesti Menang tu daripada Kementerian Kesihatan kan. Jadi Ipoh mengadaptasikan dan kiranya macam mana tercetusnya idea bila Ipoh
melihat sendiri apa yang sumbangan-sumbangan yang telah mereka keluarkan, dan lagu ini sebenarnya mewakili semua orang. Dia bukan saja mewakili foreigner, tapi mewakili diri kita sendiri. Macam Ipoh amat terkesan sebab bila kita PKP kita tak boleh keluar kan. Ya, betul. Jadi benda tu kita rasa macam mana kita rasa tak boleh, selalunya kita boleh bekerja, kita tak boleh pergi bekerja. Betul, banyak dengan halangan. semangat yang down. Jadi Ipoh harapkan lagu ni akan membawa semangat kepada semua sekali. Okey, kita akan pendengarkan dari hujung siaran wanita hari ini. Kita nak ucapkan terima kasih buat Ipoh. Selamat Terima maju kasih jaya. juga. Ya. Terima kasih Okey. buat wanita hari ini sudi untuk bersama dengan Ipoh hari ini. Okey, terima kasih lagi sekali. Terima kasih. Dua lagu yang cukup bermakna saya kira. Satu Syurga buat ayah dan ibu, lagi satu adalah lagu Kita Mesti Menang. Terima kasih Ipoh Hafiz, dan sekejap lagi Rina akan kongsikan bersama anda apakah sebenarnya topik kita pada hari ini. Tapi sebelum itu kita akan bersama dengan Farina dalam segmen Tajaan. Saksikan VT ini. Assalamualaikum, salam sayang semua. Apa khabar? Ada yang dah start kerja kan? Hati-hati nah, walaupun kita pakai mask, tak bermakna kulit kita sihat. Kena jaga juga kot ada bintik-bintik, tumpuk-tumpuk, peta-peta tu. Kata nak cantik gebu-gebas macam Cik Kia kan? Hampa nak tahu tak, suami Cik Kia pun payah dah lah nak lepas Cik Kia pergi kerja. Sebab apa? Takut nanti kulit Cik Kia dah tak gebu dah. Ni yang Cik Kia amalkan. Hampa ingat lagi tak? Produk Glutab, vitamin untuk kulit. Bantu hampa jadi cerah, kulit gebu-gebas dari hujung rambut sampai hujung kaki ni. Time PKP ni cukup ramai yang order, sampaikan staf Cik Kia kena work from home nak layan customer. Hari-hari kami post Semenanjung, Sabah, Sarawak, semua kami post. Hampa tunggu je barang sampai laku tau. Sebab apa? Sebab bahan-bahan dalam Glutab ni memang bagus untuk kesihatan kulit dan juga kesihatan badan. Ada vitamin C dan juga glutathione. Makan 2 biji sehari sahaja. Time lepas terawih. Kemam-kemam rasa pun sedap. Lepas tu ada kelulusan Biro Farmasi Kebangsaan, ada nombor mal dan juga halal JAKIM. Hari ni ada offer PKP. Hampa beli dapat free hand sanitizer, mesra kulit, bantu melembabkan kulit dan juga wangi sangat-sangat. Jap, ada lagi. Hari ni juga ada package combo add-on 2 produk ni hanya RM50 saja. Sangat-sangat jimat sebab hampa akan dapat 3 item. Hampa akan dapat Farina Coffee Kurma dan juga vitamin C+. Okey? So, sistem imun badan pun kuat, kulit pun sihat. So, lekas-lekas boleh beli online. Hampa boleh beli melalui website glutab.my atau WhatsApp 012-655-7204 sekarang. Okey, Cik Kia ulang 012-655-7204. Alright? So, Cik Kia tunggu hampa WhatsApp. Stay at home, kita mesti menang. Jom kita cantik sama-sama sebelum raya. Assalamualaikum. Itu dia Cik Kia tadi, nak cantik sama-sama sebelum raya. Baik, sekejap lagi kami akan bersama dengan anda untuk kupas satu topik yang saya kira semua orang mengalami isu ini. Nak tanya kepada penonton wanita hari ini, sepanjang 13 hari kita berpuasa, berat badan naik ataupun berat badan turun? Anda boleh kongsikan segala pengalaman anda ataupun apa yang anda amalkan sepanjang bulan puasa ini agar berat badan anda sentiasa ideal. Semuanya seketika nanti. Tahun ni, raya mesti sunyi. Tak boleh keluar main, tak boleh pergi mamak. Kawan-kawan pun tak dapat jumpa. Tapi, ada juga benda kita tak sama. Ibu akan masak lontong udang. Mesti sedap. Biskut raya, nanti mesti ada habiskan. Dengar kata tahun ni ada gaya baru. Walaupun kita jauh, tapi kita tetap boleh raya bersama kan? Oh, ayah. Jangan lupa beli biskut raya untuk adik ya. Selamat datang ke Faktor Resah Gelisah. Jadi apa yang anda risau bila cuci baju? Lepas cuci, saya benci kotoran degil, warna lusuh dan bau busuk. Tambah Vanish untuk hilangkan kotoran, cerahkan warna dan hilangkan bau dalam satu cucian. Sedia pilih cabaran anda? Sudah. Jom! Kita mulakan dengan sos cili dan jus buah delima. Relaxlah.
Masukkan pencuci, tambah Vanish. Dengan 10 kali lebih Oxy Action, Vanish menangkalkan kotoran degil yang pencuci tak boleh. Ia juga mencerahkan warna. Jom cuba yang lagi susah. Kari pada baju dan juga bau busuk. Tiada masalah. Tambah Vanish dalam cucian anda. Tiada lagi kotoran. Wah, macam baru. Vanish, yakini merah jambu, lupakan kotoran. Wanita hari ini. Berpuasa terutamanya di bulan Ramadan dianggap sebagai salah satu kaedah untuk turunkan berat badan secara sihat. Menurut kajian antarabangsa pada tahun 1994, amalan berpuasa jelas terbukti mampu memberi impak yang baik kepada tubuh manusia. Ini termasuklah menghasilkan berat badan yang sihat, ideal dan sempurna. Namun ada sebilangan individu yang melalui pengalaman berbeza kerana berat badan mereka didapati semakin bertambah sepanjang tempoh berpuasa. Majoriti percaya bahawa puasa mampu menurunkan berat badan kerana dengan berpuasa, mereka berjaya menahan diri daripada makan dan minum secara kerap. Namun hakikatnya, rata-rata antara mereka akan mengambil lebih banyak kalori selepas berbuka puasa hingga mengakibatkan berlakunya peningkatan berat badan. Berat badan naik atau turun ketika berpuasa adalah bergantung kepada gaya hidup dan kecergasan seseorang. Tepuk dada, tanya selera. Itu dia sedikit laporan berkaitan dengan bulan puasa ni ataupun aktiviti berpuasa. Betul, aktiviti berpuasa, Rina? Bolehlah. Bolehlah ya. Kalau saya pernah baca, Rina, berpuasa ni sememangnya akan memberikan manfaat kepada kesihatan kita. Dia macam detox lah juga. Betul. Tapi ada cara ni untuk kita buat supaya kita tak adalah naik sangat berat badan. Kalau kurang berat badan, semua orang gembira. Tapi yang nak dipastikan adalah supaya kita tak naik berat badan. Kalau Sugi pernah dengar kan, ramai sebenarnya dalam kalangan setengah pihak ini, mereka menganggap bahawa bulan puasa adalah bulan terbaik sebenarnya untuk menurunkan berat badan. Tapi berjaya ataupun tidak bergantung kepada corak pemakanan mereka. Hari ini kita akan bersama dengan Profesor Madya Dr. Hazrin Abdul Majid, pakar perunding dietetik Jabatan Kesihatan Awam PPUM yang sudah pun berada di talian. Assalamualaikum, Prof. Hello, Prof. Waalaikumsalam dan salam sejahtera. Rina dan Sugita. Prof, Sihat? apa khabar? Sihat, Prof? Saya sihat, terima kasih. Anda berdua macam mana? Sihat. Mudah-mudahan tak naiklah berat badan sangat. Okey, Prof, berbalik kepada topik kita. Kita nak tahu juga dari sudut pandangan Prof sendiri kan, ramai sebenarnya dalam kalangan kita ini menganggap bulan puasa adalah bulan yang terbaik untuk setiap orang mengamalkan diet dan juga mencapai impian mereka untuk dapatkan berat badan yang ideal. Tapi tak tahulah berapa ramai yang lulus, berapa ramai yang gagal. Bagaimana Prof sendiri melihat bulan puasa ini memberi manfaat dalam kesihatan setiap individu, Prof? Okey, terima kasih. Memang betul, bulan puasa ni adalah satu bulan yang mana betul tolak yang baik. Kerana daripada kajian ada juga menunjukkan bila mereka berpuasa di bulan Ramadan dengan cara yang betul, ada penurunan berat badan. Secara fisiologinya bila dalam masa hari ni 13 hari sepatutnya perut tu dah mula mengecil sebab dia adalah otot-otot sekiranya kita berbuka puasa dengan makan yang tidak banyak sangatlah. Okey. Dan antara kajian-kajian lain kesihatan yang dah kita lihat adalah ada kebaikan dari segi immunity mereka. Bagi mereka yang ada penyakit tak berjangkit, kencing manis dan hypertension, bila berat badan tu dah mula turun, ada sedikit kebaikan kepada kandungan gula darah mereka, kolesterol dan sebagainya. Okey, tadi Prof berkata yang ada cara yang betul untuk kita mengamalkan diet yang seimbang sewaktu bulan puasa ni. Mungkin Prof boleh terangkan apa yang Prof maksudkan dengan cara yang betul ni? Sebab kalau saya pernah baca, ramai yang beranggapan bahawa bila kita berpuasa ni, metabolism kita akan turun dan itu menyebabkan berat badan kita naik. Mungkin Prof boleh terangkan. Metabolism akan berkurang sekiranya kita pun tidak banyak membuat aktiviti fizikal. Tetapi cara yang betulnya adalah bagi mereka yang berpuasa. Pertama sekali, kalau mereka yang sihat ataupun tidak sihat, pastikan mereka ni, bila saya cakap tidak sihat tu, contohnya mereka ada kencing manis ke apa, selepas dirujuk ke pakar perubatan, mereka kena pastikan
antara tips yang paling pertama adalah melewatkan waktu mereka bersahur dan mempercepatkan buka. Dan daripada situ kita tengok makanan-makanan apa yang patutnya dipilih. Adakah dari segi yang kandungan kurang lemak ke, ataupun sekarang ni ada pinggan Ramadan ataupun gaya pemakanan Ramadan yang sepatutnya kita mengamalkan apa yang Kementerian Kesihatan sarankan, suku-suku separuh. Yang separuh ni sepatutnya daripada sayur-sayuran. Dan bila itu, kalau boleh pada waktu kita berbuka tu, kita dah makan benda yang macam buah ataupun benda manis sedikit, terus kita kita terus sembahyang dulu dan baru kita makan makanan yang lebih kurang agak heavy. Lepas tu, kalau mereka yang masih lagi perlukan lepas berterawih lah contohnya, dia mungkin boleh ambil snack. Tapi snack ni antara benda-benda yang kita kena pastikan adalah yang tidak berlemak. Dan antara tips yang paling penting sekali adalah bila kita bersahur. Bila bersahur ni pastikan makanan tu tinggi serat. Kerana bila dia tinggi serat tu, dia membekalkan gula darah tu sepanjang hari. Okey, ini pentinglah untuk kita sebenarnya tahu sendiri bagaimana pemilihan makanan yang sesuai ya Prof. Tapi bagi mereka yang mempunyai masalah, bulan puasa ni tak turun-turun juga berat badan, malah makin meningkat. Mungkin Prof boleh kongsikan, adakah sebenarnya waktu makan juga memainkan peranan penting? Sebab kadang-kadang ada juga dalam kalangan kita, bila waktu berbuka tu makan yang ringan-ringan, tapi lepas terawih, waktu moreh tu yang diambil makanan berat. Inikah punca yang menyebabkan berlakunya kenaikan berat badan, Prof? Okey, untuk kita membetulkan konsep pada awal ya, kenaikan berat badan ni sebenarnya dia bergantung pada jumlah tenaga ataupun kalori yang kita makan, baik dari segi makanan ataupun minuman yang melebihi daripada apa yang tenaga kita gunakan untuk aktiviti harian, bekerja atau bersukan. Contoh kalau mereka yang dah sentiasa bekerja yang berpeluh ya, mereka memerlukan tenaga yang lebih. Tetapi bila masuk kepada soalan tadi, sama ada kalau makan lewat tu menyebabkan mereka ni akan makan lebih, betul kata Rita itu. Sebab kita ni bila waktu bulan Ramadan ni, bila nak buka puasa ni, sekarang kita nak beli makanan semua. Contoh sekarang tak boleh beli bazar Ramadan, tapi lagi bahaya kerana e-bazar dah melanda. Bila e-bazar dah melanda, dia sama juga. Last time you boleh berjalan untuk beli makanan, sekarang lagi bahaya. Duduk dan makanan sampai. Okay? Jadi bila lambat makan, makanan tu lambat dihadamkan, itu satu. Tetapi yang saya selalu akan bertanya, cukup atau tidak waktu tidurnya. Bila dia tak cukup tidur, mata dia lagi sedar dan tak cukup dia punya few hours tu ya. Jadi masa inilah yang dia akan cuba ambil makanan-makanan yang berlebihan ada atas meja lagi lah. Jadi saya rasa kena elakkan pembelian kalau kita biasanya membeli daripada bazar ataupun e-bazar. Dan cara kita Saya kira bukan setakat makanan sahaja ya Prof, minuman yang bergula pula harus dikurangkan supaya berat badan kita tidak meningkat secara mendadak. Tapi mungkin di akhir ini Prof boleh memberikan sedikit pesanan ataupun tips lah bagaimana secara ringkasnya mereka boleh mengamalkan amalan puasa ni secara efektif. Okey, antara tips yang akan saya berikan adalah bila kita betul cakap Sugita tadi untuk minuman manis ya, contohnya biasa kata kita membuka dengan teh tarik dan sebagainya, boleh ambil tapi sekadar satu saja sebab satu gelas tu mungkin dah ada 300 kalori by itself. Jadi kalau kita memerlukan saranan sebanyak 1,800 itu dah banyak membekalkan tenaga kita untuk satu hari. Tapi tips-tips yang saya akan berikan adalah 4 tips utama. Pertama adalah jaga waktu sahur dan berbuka. Okey, bila kita makan tu ingat 3K. Apa maksud saya bila 3K tu? Kuantiti makanan tu sepatutnya tidak berlebihan. Kita kena pandai untuk mengikut pada biasanya macam mana yang kita makan. Kalau biasa banyak jadi kurang. Kualiti makanan. Maksud kualiti makanan tu adalah makanan-makanan yang terlampau banyak lemak, bergoreng dan sebagainya kita cuba jarang-jarangkan. Okey, kualiti makanan tu juga ada setengah makanan mungkin ada yang mendengar ada yang tinggi glycemic index, rendah glycemic index. Makanan yang rendah glycemic index macam oats ataupun bijiran penuh, beras mati, itu yang patutnya kita makan masa untuk kita bersahur ataupun supaya membekalkan tenaga yang kekal. Ya. Baik. Dan yang ketiga, Prof? Ketiga tu sekiranya selalunya saya dapat soalan kalau mereka kencing manis lah. Kalau kencing manis ni dia kena pandai untuk menguruskan karbohidrat mereka dan pastikan juga ambil ubat sebab
kalau mereka ni skip meal ataupun skip sahur, this is the time yang mana akan membuatkan tidak kontrol gula mereka. Baik. Keempat, yang paling penting, yang mana selalunya kita terlepas pandang, minum minuman yang mencukupi, lebih-lebih lagi daripada air kosong. Kerana kalau daripada minuman berkafein ni, terutamanya lepas anda bersahur, banyak kita masa sahur tu kita cuba lagi minuman kafein, lagi banyak kita dehidrasi, banyaklah air kita keluar dan kita pun makin tidak berapa cergas lah. Baik. Cerdas. Ya. Baik, saya kira memang tips yang sangat berguna untuk semua penonton wanita hari ini. Terima kasih sekali lagi Profesor Madya Dr. Hazrin Abdul Majid untuk perkongsian yang bermanfaat ini. Terima kasih sekali lagi Prof. Assalamualaikum. Terima kasih, Sama-sama. Prof. Waalaikumsalam. Saya kira memang apa yang dikongsikan Prof amat bermanfaat buat semua orang. Dan setelah kita mendengar apa yang dikongsikan oleh Prof, sekarang ni kami nak kongsikan bersama anda satu kisah pencapaian seorang pemanggil kita yang akan bersama dengan Fatih sekejap saja lagi, yang pernah tular kerana berjaya menurunkan berat badan beliau. Boleh jadi inspirasi untuk kita. Silakan Fatih. Sesuai sebenarnya saya dapat berbual dengan tetamu kita selepas ini sebab apa? Sebab untuk kurus setiap bulan Ramadan tu menjadi salah satu saya punya niat. Tapi saya tak tahulah berjaya atau tidak tu kita tunggu di hujung Ramadan nanti. Okey, kita nak teruskan bersama dengan tetamu kita iaitu Wani Mustafa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Wani. Hai. Okey, Wani, sebenarnya saya ada terbaca tentang viral Wani di mana sebanyak 10 kg dalam bulan Ramadan. Sebenarnya itu sangat memberi inspirasi kepada saya dan juga mungkin penonton wanita hari ini yang betul-betul rasa nak kurus dalam bulan Ramadan. Mungkin Wani boleh kongsikan antara tips secara menyeluruh bagaimana sebenarnya nak turunkan berat badan dalam bulan puasa. Okey, biasanya waktu sahur tu kita kena ambil karbo yang boleh mengenyangkan kita sepanjang hari. Okey. Okey, macam Wani sendiri, Wani tak boleh ambil nasi. Jadi, Wani ambil alternatif lain yang boleh mengenyangkan lama. Wani ambil nilai coklat oat yang boleh bagi kita rasa kenyang sepanjang puasa. Okey. Okey. Teruskan. Okey, lepas tu kalau untuk berbuka pula, untuk mengelakkan kita makan terlalu banyak, kita kena ambil nasi segenggam. Lepas tu lebihkan sayur dan kita ambil sekepul ayam ataupun ikan. Kalau rasa macam makan nasi sikit tu tak kenyang, kita lebihkan sayur. Okey. Wani, pastinya kalau kita nak menahan nafsu makan di bulan Ramadan ni memang sangat sukarlah. Untuk Wani sendiri, apa antara cabaran kalau kita nak jaga pemakanan kita tapi kita tengok family kita makan dengan air katira, dengan murtabak dan sebagainya. Macam mana antara Wani menghindari cabaran tu? Okey, macam Wani sendiri memanglah minum air manis sedap. Kalau teringin sangat kan tengok macam family minum air manis, kita boleh minum tapi sikit je untuk betul-betul rasa hilang teringin tu. Okey. Lepas tu kita back to rutin kita balik, makan healthy diet. Okey. Wani ada buat senaman ringkas ke di rumah? Ada. Kalau macam lepas tarawih tu, biasanya kita buat exercise dalam 20 minit. Tapi kalau macam kita malas sangat buat exercise, kita kemas rumah. At least satu hari tu kita berpeluh. Okey, cukup dengan mengemas rumah, kita berpeluh. Itu salah satu exercise kita. Okey, kita nak ucapkan terima kasih dengan Wani. Teruskan memberi inspirasi kepada kami untuk menurunkan berat badan dalam bulan puasa. Terima kasih Wani. Okey, sama-sama. Itu tadi antara perkongsian Wani yang sememangnya membuatkan saya sendiri bersemangat nak ikut cara Wani. Tak tahu pula Rina dan juga Sugi macam mana? Kalau dah Fatih semangat, mana boleh kami tak bersemangat. Kami pun turut bersemangat dan kami nak memberikan anda juga semangat. Jadi kami nak gandakan inspirasi anda hari ini. Ini saya kagum ni. Seorang jejaka yang punya suara yang sangat lunak dan juga handsome bergaya. Ya, kita akan bersama dengan Syamil di talian untuk berkongsi kisah inspirasinya. Hai Syamil, apa khabar? Halo, kabar baik. Apa khabar anda berdua? Sihat, alhamdulillah. Wow, makin kurus nampak. Makin orang kata the glow is there lah Syamil. Ya, puasa okey dah 13 hari berpuasa ni sampai ni. Apa dia? Alhamdulillah semuanya okey. Kita ada sedikit
perbezaan lah tahun ni. Ya. Syamil nak tanya ni sebab saya pernah terbaca satu artikel yang mengatakan bahawa Syamil sebenarnya teringin nak pakai baju cantik. Sebab tu Syamil berazam untuk kuruskan berat badan. Dan nampaknya memang berjaya. Bagaimana sebenarnya Syamil berhadapan dengan cabaran sebenarnya nak menguruskan berat badan ni, Syamil? Apatah lagi bulan puasa. Pada Syamil tidak menjadi seseorang yang berbadan bersaiz besar tidak menjadi satu kesalahan. Macam Syamil bukannya tak suka untuk macam badan Syamil sebelum. Syamil cuma macam yang semua sedia maklum, Syamil teringin nak pakai baju cantik-cantik, nak menggayakan pelbagai jenis pakaian kan. So itu ikut persepsi masing-masing lah. So alhamdulillah Syamil banyak cabaran dan rintangan dia. Antaranya adalah cabaran yang paling terbesarnya adalah diri kita sendiri. So macam Syamil terpaksa macam kita pun nak dapat support daripada kawan-kawan sekeliling pun payah juga kan. Melainkan kita ada kawan-kawan yang sangat supportif. Dan alhamdulillah sebab kita ada kesedaran tu sendiri, Syamil sendiri macam ada something yang memberi motivasi pada diri Syamil, iaitu Syamil akan gantunglah gambar-gambar orang yang menjadi inspirasi handsome kan. Antaranya Syamil akan letak gambar Jason Statham dekat. Wow. Cuma tak botak je ya. Cuma tak adalah lagi ketul-ketul tu. Ada seketul dua je. Iaitu perut Syamil. Dan itu yang menjadi inspirasi lah. Sebab dia kena ada kesedaran diri. Yang mana Syamil sendiri sedar yang okeylah, kena buat macam ni lah. Kalau tak, dah separuh jalan macam tak best pula kan. Yang penting kita harus membuatnya untuk diri kita sendiri dan motivasi itu harus datang daripada kita sendiri. Tapi teruskan Syamil. Sorry, teruskan. Tapi masalahnya Syamil, bila orang nak turunkan berat badan ni, mereka mengalami masalah nafsu makan tu. Bila katakanlah suka makan ayam goreng, walaupun tak nak hold on, kita control, tapi last mereka give up juga. Macam mana nak mengatasi situasi sebegitu, Syamil? Kita kontrol, bukan menghalang. So macam contoh, kalau kita bercinta, kalau kita nak kontrol perjumpaan tu, tak bermaksud kita tak jumpa langsung. Wow. Sebab kalau kita tak jumpa langsung, kita punya hati ni akan meronta, terrobek. Sebab tak dapat berjumpa kekasih hati. So sama juga dengan apa yang kita apply dalam makanan. Macam Syamil tak percaya yang kita tak boleh makan ni, tak boleh makan tu, tak boleh makan ni, tak boleh makan tu. Sebab pada Syamil, bila kita dah halang sesuatu makanan kegemaran kita, kita akan ada benda psikologi yang benda tu akan buat kita cepat marah. Sebab kita tahu besok kita akan makan apa, petang ni kita akan makan apa, malam ni kita akan makan apa. Even bila kita bangun tidur pun kita akan jadi stres sebab kita tahu, kejap lagi breakfast kita makan tu. So pada Syamil, kita jangan halang makan apa-apa. Jangan macam stop makan makanan kegemaran kita, tetapi kurangkan dia punya kuantiti. Okey, baik. Syamil sendiri rasa sekarang ni adakah selesa dengan berat badan sekarang atau memang ada lagi azam untuk menurunkan berat badan? Disebabkan idola saya itu adalah Jason Statham, banyak lagi kerja yang harus saya buat. Tapi kalau tengok sekarang dah okey dah, Syamil? Alhamdulillah, dah okey ke? Thank you so much. So macam sekarang ni okey lah, tak adalah Syamil macam tak bersyukur kan. Tapi kita adalah kita punya target tu macam mana nak buat kan. InsyaAllah doakanlah Syamil supaya teruskan azam ini. InsyaAllah. Mana tahu lepas ni boleh panggil Jason Statham. Alright, terima kasih Syamil. Jaga diri. Selamat menjalani ibadah puasa dan selamat bekerja. Stay safe, take care of yourself. Sama, jaga diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selepas ni saya rasa ramai akan print gambar inspirasi letak dekat depan, lepas tu makan ya. Masa buka puasa, makan betul rasa bersalah. Masa pagi sahur pun kita tengok gambar inspirasi tu. Aku nak kurus. Tapi seperti yang Syamil katakan, Rina, sebenarnya kita bukan nak mengagungkan orang yang kurus ataupun nak kata kalau berat badan orang yang lebih berisi ni tak adalah sesuai ke apa. Just nak ikut kesesuaian anda. Betul. Banyak sebenarnya lagi kami nak kongsikan, tapi kita nak berehat seketika. Kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini.
Kembali bersama kami dan kali ini pula kalau tadi Fatin kita dah kongsikan mengenai pemakanan, tips dan sebagainya. Sekarang ni kita nak kongsikan bersama anda cara untuk bersukan, exercise lah yang lebih orang kata light sewaktu bulan puasa ni. Betul. Kalau Fatin buat exercise bulan puasa. Saya sama macam Wani tadi, dia kata kalau buat kerja rumah pun dikira exercise kan. Okey, dan untuk itu kita akan bersama dengan siapa ya Fatin? Kita nak bersama dengan Profesor Madya, Dr. Hazrin Abdul Majid. Maaf, kita nak bersama dengan Prof. Madya, Dr. Muhammad Nahar Azmi Muhammad, sama sebenarnya, iaitu pakar perunding perubatan sukan Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, salam sejahtera, apa khabar? Salam sejahtera, Prof. Sihat. Prof sihat? Sihat, Alhamdulillah. Okey, Prof. Berkenaan topik kita hari ini iaitu berat badan naik atau kurus di bulan Ramadan ni. Sebenarnya kita nak tahu juga dari perspektif Prof sendiri. Bagaimana agaknya kita nak berpuasa tapi dapat memberi manfaat terhadap kesihatan diri individu tapi tak naklah memudaratkan diri sendiri. Betul. Seperti yang apa dikatakan oleh Prof Hazrin sebelum ini, selain daripada pemakanan, kita juga perlu melakukan sedikit aktiviti fizikal, bersenam ataupun bersukan. Kadar dan kemampuan yang boleh dilaksanakan oleh setiap orang lah. Of course, kita tak naklah terlalu melakukan aktiviti fizikal tu, terutama kepada mereka yang tak pernah sekali melakukan senaman atau bersukan dengan melakukan aktiviti yang sangat drastik, intensiti yang tinggi dan sebagainya yang mungkin akan mengakibatkan bukan sedikit kemudaratan dan juga nanti mungkin terus batal puasa. Kita tak naklah sampai ke tahap tu. Tapi sebenarnya kita ingin melakukan aktiviti fizikal, bersukan ataupun bersenam secara tidak langsung membuat seseorang itu akan menjadi lebih segar dan juga boleh terus beraktiviti sepanjang hari. Di samping dapat meningkatkan juga kadar metabolisme tubuh kita sebab selalunya di bulan Ramadan ni atau orang berpuasa, selalunya aku berpuasa lah, aku ni rasa tak nak bersenam, nak rehat, tak nak menggunakan tenaga yang nanti boleh sampai ke petang, sampai ke berbuka puasa. Padahal bila dia berbuat demikian, ini sebab orang tu menjadi tambah letih, malah jadi malas dan sebagainya, dan membuatkan metabolisme tubuh dia pun rendah. Okey, dan kalau kita lihat video yang ditayangkan sekarang ni, Prof sedang membuat sedikit movement yang saya kira light sahaja, tidaklah begitu orang kata agresif yang memenatkan. Mungkin Prof boleh kongsikan, ramai yang berpendapat kalau kita nak bersenam ni, bulan puasa ni badan kita lemah, tenaga itu mungkin tak cukup kalau kita nak bersenam. Adakah itu mitos ataupun seperti yang doktor katakan tadi, kita akan rasa lebih segar, metabolisme kita akan meningkat? Okey. Sebenarnya balik pada diri saya jugalah. Dulu masa sebelum aktif, sebenarnya kita takut bila puasa, boleh ke nak berpuasa sampai ke petang bila kita buat senaman. Tapi sebenarnya itu adalah perasaan kita sebab kita ragu-ragu, kita tak pernah buat. Bila kita nak melakukan satu senaman, terutama di bulan puasa, yang paling penting sekali pertama adalah persiapan kita. Persiapan tu yang saya maksudkan adalah, of course kita kena bersahur lah. And then masa kita berbuka di sebelah malam tu, hidrasi kita kena mencukupi seperti apa yang kata Prof Hazrin tadi. Kemudian bila kita nak memulakan senaman tu, kita kena pilih masanya. Jangan pilih tengah-tengah hari putih, tengah-tengah panas terik dan sebagainya kan. Itu akan menyebabkan dehidrasi yang teruk dan nanti akan menyebabkan kemudaratan pula bila dehidrasi teruk nanti. Dan ketiganya, kalau anda atau siapa-siapa yang tak pernah memulakan apa-apa bentuk senaman, buat sesuatu yang ringan. Betul, kerja rumah itu salah satu. Terutama semasa PKP ni kan pergerakan terbatas. So, apa-apa bentuk aktiviti fizikal yang dilakukan di rumah itu boleh kita tingkatkan level dia sebagai bersenam, walaupun bersenam sebenarnya adalah lebih daripada itu. Gerakan-gerakan seperti yang dicontohkan tadi, buat gerakan yang anda rasa anda boleh mampu buat. Contoh, berjalan setempat, buat lebih kurang 5 minit dan membuatkan regangan-regangan dan sebagainya. Terutamanya untuk mereka yang baru. Kemudian kalau misalnya untuk pertama kali
kalau anda tak boleh melakukan terlalu lama, 5 minit 10 minit pun tak apa. Sebab kita akan mempunyai respon, akan berinteraksi dengan baik setelah beberapa hari. Bila kita dah biasa dengan keadaan, adaptasi dengan keadaan puasa. Bila tu kita dah beradaptasi, kita pun akan merasa lebih selesa untuk melakukan senaman-senaman. Malah ada sebahagian kalau yang dah biasa, kalau sebelum ni dia aktif, semasa bulan Ramadan mereka akan aktif seperti biasa, tak ada masalah. Cuma orang-orang yang macam baru sajalah, yang jarang bersenam, itu yang kita kena secara bertahap lah. Listen to your body. Orang kata kalau nak mulakan tu memang agak lambat sikit. Okey Prof, kita nak tanya kalau selalunya kita bersahur kan, kita makan dan sebagainya, tapi kita tak melakukan aktiviti selepas bersahur, kita tidur. Ini sebenarnya memberi kesan yang orang kata berat atau tidak pada diri kita? Okey. Dia macam ni. Dia bila kita makan dan kita terus baring atau tidur, tenaga tu kita dah mengkonsumsi tenaga. So tenaga tu tak digunakan, tenaga tu akan disimpan. Of course tenaga tu disimpan untuk kita boleh sustain sampai atau bertahan sampai ke berbuka lah. Tapi kalau selalunya kebanyakan bila lepas sahur dia akan tidur, nanti pukul 10, pukul 11 baru terjaga. So jadi berapa banyak energi yang dibakar yang dia dah consume semasa dia bersahur tadi. Dan itu pun boleh menjadikan salah satu faktor kenapa aku katalah saya dah berpuasa, dah puasa, makan kawal, tapi faktor-faktor yang aktiviti fizikal ni pun berkurang. So itu juga boleh menambahkan lagi kesukaran untuk mengawal berat badan sebelum puasa. Okey, Prof, sedikit sebelum kita mengakhiri perbualan hari ini, tips ataupun nasihat Prof sendiri untuk mereka yang belum start nak bersenam tapi ada keinginan tapi belum sampai seru lagi. Okey. Pertama, pastikan di bulan puasa ni jangan lupa sahur lah. Kemudian hidrasi tubuh semasa berbuka di sebelah malam tu perlu mencukupi seperti yang dikatakan oleh Prof Hazrin sebelum ini. Ketiga, mula buat bersenam di masa-masa kalau bersenam semasa berpuasa, maknanya yang ada terbit fajar sampai ke nak berbuka nanti, pilih masa atau awal-awal. Tadi kan lepas sahur, lepas sembahyang subuh selalu akan turun tidur. Instead, why not buat aktiviti yang ringan. Okey. Jadikan rutin. Sekarang kan dah boleh keluar, dah boleh bergerak sikit keluar rumah untuk berjogging dan brisk walking. Jalan sikit lebih kurang dalam 15-20 minit, dan balik semula. Kalau lepas tu nak rasa nak membaca ke apa, silakan. Okey. Kemudian petang sebelum nak berbuka tu boleh lakukan aktiviti fizikal juga atau bersenam juga. Okey Prof. Baiklah Prof. Terima kasih banyak-banyak Prof atas perkongsian itu tadi. Prof jaga diri ya. Ya, sama juga. Anda juga. Selamat berpuasa. Terima kasih. Jadi terima kasih. Jadi Fatin, kalau ikutkan apa yang Prof kata, betul lah kalau buat kerja rumah dikira bersenam. Salah satu daripada juga. bersenam. Ikut juga perlu kita keluar banyak mana kan. Okey, jadi lepas ni hari-hari bolehlah mop sapu lantai segala ni. Tak kotor pun boleh teruskan. Boleh teruskan. Okey, apa pun sekarang ni kita akan bersama dengan Rina dan juga Puan Aifrah kalau tak silap saya untuk menunjukkan kepada anda demo makanan sihat. Silakan. Okey, Sugi dan juga Fatin, kita dah tahu dah antara aktiviti fizikal. Saya suka buat kerja rumah tu. Memang itu pun tugas kita sebagai seorang wanita dekat rumah, apatah lagi musim PKP ni. Tapi bila sentuh tentang soal makanan, memang susah kita nak mengawal pemakanan. Apatah lagi kalau ada macam-macam selera, macam-macam hidangan waktu berbuka, itu cabaran sebenarnya. Bagaimana kita nak hasilkan satu menu yang sihat dan juga sedap untuk kita makan bersama dengan Puan Aifrah ketika ini. Hello, Assalamualaikum. 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 Apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Sihat ya, Puan Aifrah? Alhamdulillah. Lihat, kita jumpa lagi sekali. Ya, betul. Okey, kita nak cerita tentang pemakanan. Sebenarnya, bila kita nak
turunkan berat badan, dalam masa yang sama nafsu kita pun kita kena kawal juga kan Puan Nefa. Cuma sekarang ini apa agaknya antara menu-menu hidangan yang sememangnya sedap untuk kita makan waktu berbuka dan juga berkhasiat? Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan, saya Coach Ifa. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih kepada pihak produser kerana sudi menjemput saya buat kali kedua untuk saya kongsikan sedikit ilmu kepada penonton wanita hari ini pada hari ini. Okey, berkenaan bagaimana nak pastikan hidangan sedap dan berkhasiat. Sebenarnya pemilihan pemakanan seimbang dalam diet seharian ini bukanlah perkara yang mudah. Kita selalu makan, kita pilih rasa bukan fungsi. Tapi sepatutnya kita pilih fungsi makanan tu untuk memberi kebaikan pada badan kita. Puan Nefa, kalau kita nak kongsikan kan, menu Puan Nefa ni satu menu yang menarik nak diberikan kepada penonton. Apalah agaknya menu tersebut? Okey, menu ni sangat-sangat popular. Orang tengah berdiet pun boleh kalah kalau tengok menu ni. So, okey, apa tu? Yang terbaik untuk kita buat makan dan jadi sihat lah. Hari ni saya share adalah nasi lemak sihat. Okey. Apakah antara bahan-bahan dia kalau kita tengok sekarang ni? Mungkin Puan Ifa boleh kongsikan. Okey, bahan yang saya gunakan ni, saya menggunakan beras perang. 1 cup beras perang ni untuk portion 3 orang makan. Bahan lain yang saya gunakan adalah bawang merah, bawang putih, halia, sedikit garam sikit, dan hero pada menu ni adalah minyak kelapa dara. Itu yang menggantikan santan. Kita tak guna santan tapi kita guna minyak kelapa dara? Kita tak guna santan tapi kita guna minyak kelapa dara? Sebabnya minyak kelapa dara ni kita tahu kan banyak khasiat kebaikan dia kan. So kita tukar. Ini kita tengah buat apa ni? Sambal macam sambal udang je? Okey, ni sambal udang sihat. Okey, kenapa sihat tu? Okey, sebab apa? Saya tak menggunakan minyak yang banyak. Okey. Saya masih menggunakan minyak kelapa dara dalam anggaran 3 sudi besar. Cili yang dah direbus, bawang merah, bawang putih, halia, asam jawa. Just blend, terus tumis. Tumis tak guna minyak yang banyak. Lepas tu minyak dah masak semua, terus saya masukkan bawang. Bawang tu saya gantikan untuk dapatkan rasa manis. Saya tak nak guna gula yang banyak, saya gantikan bawang untuk dapatkan rasa yang manis. Manis tu daripada bawang tu sendiri ya. Kita masih lagi boleh makan nasi lemak yang sedap dan juga sambal udang, tapi pemilihan makanan tu yang penting sebenarnya dari segi bahan-bahan masakan ya. Wow, resepi yang memang sangat menarik Puan Nefa. Terima kasih banyak-banyak untuk masa ini bagi berkongsi satu menu berbuka. Boleh dah cuba lepas ni. Terima kasih. Selamat puasa. Assalamualaikum. Okey, anda dah dapat kan satu menu istimewa. Buat nasi lemak selalu guna santan. Hari ini kita cuba guna minyak kelapa dara. Wow, dengar perut dah berkeroncong. Itu saja yang kami nak bawakan bersama tentang topik kita hari ini. Anda sendiri yang tahu sama ada berat badan anda naik ataupun turun melalui bagaimana anda kawal corak pemakanan, buat aktiviti fizikal dan pastinya pilih makanan yang berkhasiat. Kita nak berehat seketika. Kembali lagi bersama kami selepas ini. Wanita hari ini. Kembali dalam Wanita hari ini, okey, bagi sesiapa yang ingin memberikan sumbangan terhadap bantuan kemanusiaan COVID-19, boleh menyumbang ke tabung melalui cek perbankan dalam talian atau deposit kepada Media Prima NSTP Humanitarian Fund di nombor akaun Maybank 514105323170. Kita dah sampai ke penghujung siaran. Terima kasih kepada semua penonton setia Wanita hari ini. Mudah-mudahan perkongsian hari ini memberi manfaat untuk kita semua. Esok. Dan esok kami kembali dengan satu topik yang cukup menarik. Kita akan ulas mengenai bau mulut dari sudut kesihatan dan juga agama. Penting tu sebab bulan puasa kita tak banyak minum air dan pastinya ia mungkin kadang-kadang kita tak perasan ia mengganggu caranya dan bagaimana kita nak melihat daripada sudut kesihatan dan sudut agama. Jadi kita tunggu esok. Kami tinggalkan anda dengan lagu Ipoh Hafiz. Kita mesti menang. Jumpa lagi. Bye. Dan berjiwa selamatkanlah negara untuk Malaysia. Teruslah teguh demi negara. Jangan bimbang
Walau dunia terkesan, apapun hadapi dengan sabar. Sampai terus kita harus bersatu, menghadapi cabaran bersama. Kita adalah sebagai pejuang demi untuk semua bangsa. Sambutlah seruan pemimpin kita agar negara bebas ancaman. Kita mesti menang, harus menang dan berjuang. Kita mesti harungi bersama dan berjiwa. Selamatkanlah negara untuk Malaysia. Teruslah teguh demi negara.